A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini, pagi Sabtu 12 November 2022 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Tanyalah Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini untuk sama-sama kita mendiskusikan, membicarakan iaitu taranum, tadabbur serta tafsir, iaitu Al-Quran surah Sad ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88, iaitu di penghujung surah kita untuk surah Sad pada pagi ini. Dan sama-sama kita sebagaimana biasa kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah taala kurniakan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini para penonton, kita bawakan bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama berada di studio pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dari Anas? Alhamdulillah. Sihat bergaya. Masya-Allah tabarakallah. Orang muda. Orang muda. Guru saya masya-Allah tabarakallah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud akan bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 jam untuk siaran kita pada pagi ini, untuk sama-sama kita membicarakan surah Sad ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88. Di penghujung surah ini sama-sama kita yang ada mushaf Quran ataupun aplikasi di telefon pintar masing-masing, sama-sama kita bersiap sedia insya-Allah. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, anda boleh tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan siaran kita pada pagi ini. Dan tanyalah Ustaz juga bersiaran sebagaimana biasa serentak di TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, dan terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan, mengajukan soalan dan juga kemusykilan, insya-Allah selepas ini kita akan raikan panggilan dan juga soalan anda. Anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 1-800-88-1677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Fadil Ustaz, sebelum kita mulakan taranum kita pada pagi ini, ada satu berita yang cukup menduka citakan. Semalam tanah air kita, bumi Malaysia, terutamanya bumi Kedah, kehilangan seorang tokoh ulama yang sangat masyhur dan juga sangat disegani, iaitu Al-Arif Billah Al-Alamah, iaitu Syekh Abdul Hamid, yang telah pun kembali ke rahmatullah semalam. Dan marilah sama-sama kita mengambil ruang dan kesempatan ini kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan roh beliau dalam kalangan orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh, gugur lagi satu permata ulama di negara kita. Baik para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, Fadil Ustaz, ayuh sama-sama kita persiapkan diri kita untuk kita sama-sama menghayati tadabbur surah Sad ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88 pada pagi ini. Dan untuk mukadimah kita pada pagi ini Ustaz, taranum kita beri cerita sikit insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara penonton dari Anas. Kita akan mulakan bacaan 4 ayat yang terakhir surah Sad ini dengan taranum Hijaz insya-Allah. Ya, kita cuba ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. Surah Sad ayat nombor 85 sehingga ayat nombor 88. Baik, mungkin Daik Anas boleh Daik Anas tolong bacakan terjemahan ayat ini, 4 ayat terakhir ini, silakan. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam yang derhaka semuanya. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. Dan ayat yang ke-87, Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam. Dan ayat yang terakhir 88, dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang diterangkannya tidak lama lagi. Surah Allahul Azim. Baik, terima kasih Daik Anas. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ini kita berada pada 4 ayat yang terakhir dalam surah Sad yang telah pun kita tadabburkan oleh para asatizah kita berminggu-minggu sebelum ini. Baik, surah Sad seperti yang kita sebut di awal dahulu, surah Sad mengandungi 88 ayat kesemuanya, dan surah Sad kalau dihitung jumlah kalimahnya berjumlah 732 kalimah, dan kalau dihitung jumlah hurufnya ialah 3069 huruf. Ini merupakan tanda cintanya para ulama Al-Quran. Mereka menghitung satu persatu. Dan para penonton dirahmati Allah, seperti yang kita sebut sebelum ini, kita mesti faham menara kawalan kita ialah surah Sad ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Makkah Al-Mukarramah. Secara spesifiknya, secara zoom lagi, iaitulah pada tahun keempat selepas kenabian. Maknanya apabila kita faham surah ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada tahun keempat selepas kenabian, kita dapat faham waktu itu, suasana pada waktu itu ialah umat Islam yang minoriti, yang kecil pada waktu itu sedang berdepan dengan satu tekanan, satu ancaman yang memuncak daripada Quraisy ataupun musyrikin Makkah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Maknanya 3 tahun pertama selepas kenabian dakwah secara sulit, secara sembunyi-sembunyi. Tahun keempat itulah baru bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah secara terbuka setelah mendapat arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kita telah melalui hari ini dah masuk ayat nombor 85. Sepanjang 85 ayat sebelum ini, Dr. Luqman, Profesor Madya, Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah, tuan guru kita, dan asatizah yang lain, beberapa watak-watak ataupun kita sebut sebagai manusia sukses yang dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, iaitulah para nabi dan para rasul. Ada 9 orang para nabi dan rasul yang diceritakan di dalam surah ini. Siapa tuan-tuan? Yang pertama, ingat lagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua Nabi Ishaq. Yang ketiga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Yang keempat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang kelima Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang keenam siapa? Nabi yang diuji dengan sakit, sakit kulit sehingga melemahkan seluruh fizikal baginda. Siapa tuan-tuan dan puan? Ingat semula? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Jadi maknanya cerita-cerita 9 orang tokoh manusia sukses
para nabi dan para rasul ini menjadi kekuatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan sebagai tilawatul Quran. Allah. Beza antara qiraah dan tilawah. Tilawah kan kita ada majlis tilawah Al-Quran. Apa makna tilawah? Tilawah maknanya baca dan ikut. Baca Al-Quran dan ikut Al-Quranul Karim. Kalau qiraah sekadar membaca sahaja. Maknanya tuan-tuan perempuan, inilah semangat yang kita nak bawa. Ya, ditanyalah ustaz, kita nak bawa semangat Al-Quran ini bukan sekadar kita membetulkan bacaan tajwid, bukan sekadar itu. Memperbetulkan makhraj huruf ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, dengung ikhfa hakiki, izhar syafawi. Bagus, betul kita dah belajar tajwid, memang kena belajar. Warattilil Quran tartila. Tapi jangan berhenti setakat itu sahaja. Yang kedua, alhamdulillah, kita belajar taranum. Kan ada 7 jenis taranum kita belajar, bayati, hijaz, nahwan, ras. Tetapi jangan berhenti setakat itu sahaja. Kita belajar taranum ni sampai keluarlah urat ni kan. Maknanya semangat tu. Alhamdulillah, bagus. Jangan berhenti setakat itu. Yang lebih penting ialah tadabbur, refleksi. Kita bawa Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kerana inilah yang kita nak ceritanya ialah ayat-ayat ini dalam surah Sad ini telah memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk bangkit berjuang menegakkan risalah dakwah yang diamanahkan ya kepada baginda Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu. Baik, itu secara permulaannya dari Anas. Wallahu a'lam. Itu antara mukadimah yang telah pun dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Zarifi dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bila kita sebut tentang surah Sad ini, pada beberapa siri yang lalu kita telah pun mengikuti bagaimana keengganan iblis dan sebagainya, bagaimana konspirasi yang dilakukan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Untuk sambungannya pada ayat yang ke-85 pada pagi ini, Ustaz, mungkin sebagai pengulaan untuk ayat yang pertama pada pagi ini untuk kita bicarakan. Baik, para penonton, ayat nombor 80 sehingga ayat nombor 84 itu ia ada kaitan dengan ayat nombor 85. Ayat yang sebelum ini 80 sampai 84, iblis setelah terbuang, setelah diusir kerana penyakit yang bersarang dalam diri mereka, iaitulah sombong. Sombong dan menyombong. Aba wastakbara. Sudahlah dia menolak, sudahlah enggan sujud kepada Nabi Adam seperti yang diarahkan oleh Maha Pencipta, itu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sombong pula. Okey, kerana itu mereka telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya janji mereka, iblis ni, dia nak menyesatkan umat manusia. Dia nak bisik, dia nak menyesatkan umat manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberi tempoh kepada mereka sehingga tiupan sangkakala pertama sahaja. Ini yang tercatat dalam tafsir, contohnya Al-Imam Ibn Kathir. Baik, tuan-tuan, ayat nombor 84, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala fal haqq wal haqq aqul. Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Maknanya, okey, ini kita nak faham, Al-Quran kalam Allah, dari Tuhan yang maha benar, yang bersifat maha al-haqq. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah al-haqq, risalah yang benar. Ya? Dan tuan-tuan rahmati Allah, tentu sekali Al-Quran juga merupakan kalam Allah yang sifatnya al-haq, yang maha benar. Baik tuan-tuan, ayat nombor 85, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demi sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka jahanam dengan jenismu dan dengan orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam yang derhaka kesemuanya. Maknanya ayat nombor 85 penegasan dan peringatan ancaman yang diberikan kepada kita. Neraka itu penghuni-penghuninya ialah orang yang derhaka. Orang yang derhaka. Kerana itu, tuan-tuan muslimin muslimat, saya teringat bila sebut tentang sombong dan menyombong. Takut kita bila teringat hadis baginda menyatakan, kita ni kalau ada walau sekelumit perasaan sombong dan menyombong dalam hati, sekelumit,
tak masuk syurga kita. Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW bila mereka dengar Nabi sebut begitu, mereka bertanya kepada baginda, adakah kami pakai baju baru, kami pakai yang cantik-cantik, segak-segak ni, adakah ini sombong ya Rasulullah? Tengok sahabat-sahabat Nabi ni, mereka takut sangat bila Nabi sebut, mereka beri perhatian sungguh. Bimbang sungguh. Baginda SAW sebut, tak, bukan itu yang aku maksudkan. Bukan itu. Sombong itu Nabi kata ada dua. Batrul haqq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran hadis, menolak kebenaran agama. Menolak kebenaran. Memang Allah Ta'ala sebut dah, semayang tu wajib. Kan? Saja-saja. Saja-saja. Tak wajib, tak ada apa-apa. Tolak solat. Contoh, kan? Yang pertama, mana tolak kebenaran. Yang kedua, waramtun nas. Ya, maksudnya ialah merendah-rendahkan manusia. Merendah-rendahkan orang lain. Jadi ini dua takrifan apakah itu sombong yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian untuk mukadimah topik kita pada pagi ini, iaitu sama-sama kita membicarakan ayat yang ke-85, dan selepas ini insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi Ustaz untuk penjelasan ayat tersebut. Terus setia menonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud untuk sama-sama kita mentadabbur dan juga taranum serta tafsir surah Sad ayat yang ke-85 hingga ayat yang ke-88. Jadi para penonton terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz sampailah ataupun hingga ke hujung rancangan untuk sama-sama kita mengambil keberkatan Al-Quranul Karim untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita sambung pada ayat yang ke-85, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam yang derhaka semuanya. Sambungannya Fadhil Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para penonton, ayat ini bagi kita orang beriman, bila datang ayat tentang peringatan tentang neraka Jahannam, bergetar hati kita, bimbang, takut kita. Dan bila kita sampai kepada ayat ini, refleksinya ialah mari kita jaga diri kita, keluarga kita, supaya jangan kita menjadi bahan bakaran api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini Allah Taala, suratul Tahrim, Allah Taala sebut peringatan kepada kita, ketua keluarga, bapa-bapa, abang-abang, suami-suami sekalian. Ayat ini penting kepada kita. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada dihumban dalam neraka Allah. Baik tuan-tuan, neraka ini tempat yang paling menggerunkan. Dalam ayat yang sama, dalam surah Sad ini, ayat nombor 60, orang yang dihumban ke dalam neraka, la marhaban bikum. Mereka tidak akan dialu-alukan sikit pun. Allah. Dilayan dengan kasar, dilayan dengan penuh kekerasan. Ini balasan yang diberikan kepada ahli neraka. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita bercerita tentang neraka, antara neraka yang disebut namanya itu neraka Saqar. Neraka Saqar ini ialah neraka yang khusus bagi orang yang atas dunia ni, dan Anas, orang tu tak semayang. Tak semayang, dia tak peduli semayang. Allahu Akbar. Bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu masuk dalam neraka jenis ini ni? Mereka bagi jawapan, dulu atas dunia kami tak semayang. Para penonton, mari kita perbetulkan solat kita. Kerana apa? Hari ini berapa ramai orang yang bangun pagi, celek mata pagi ni, subuh tak semayang, tak rasa bersalah sikit pun. Jadi ini peringatan kepada kita semua tuan-tuan. Baik, kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
jelas kepada kita ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita, iaitulah kita ini mudah mudah menyeleweng. Kerana apa? Puncanya kerana syaitan dan iblis. Tergelincir kerana syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis ni dia hasut kita dua cara. Yang pertama, dia hasut kita supaya buat jahat. Kan? Dia hasut kita supaya kita buat jahat. Buat maksiat, buat kemungkaran, buat penyelewengan. Tak apa orang tak nampak ni Zarifi. Ambillah duit kopi Allah ni Akbar. Kan. Tak apa orang tak nampak. Sikit je. Buat rasa-rasa. InsyaAllah. Kan? Tak apa, nanti 60 tahun pencen, taubatlah. Allah. Kan? Okey. Kalau syaitan ataupun iblis tak berjaya buatkan kita ini buat maksiat, dia hasut cara lain pula. Allah. Cara macam mana? Cara kita ni rasa macam best. Kita ni riak, takabur. Engkau baguslah ceramah, kan? Engkau banyak ibadat lah, baguslah. Semua orang puji. Dia buat cara begitu pula. Maknanya ini dua cara yang kalau kita tidak berhati-hati, kita akan rosak amalan kita. Tergelincir, Ustaz. Tergelincir. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tu antara perkara yang perlu sama-sama para penonton kita renung dan juga muhasabah. Bagaimana ada satu kitab, Ustaz, namanya Talbis Iblis, Belitan dan Tipu Daya Iblis. Jadi sama-sama kita berhati-hati, sentiasa berwaspada, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz, kita telah pun ada soalan daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan pada pagi ini, iaitu Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-85, apakah orang yang mengikut jejak langkah iblis ini akan selamanya berada dalam neraka Jahannam, atau mereka akan dikeluarkan daripada neraka kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala jika pernah melakukan kebaikan atau amal soleh, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Masrifah. Dalam sebuah riwayat, baginda menyatakan, bagi kita orang beriman ini, orang muslim, orang beriman, kalaulah dalam hati kita ada sekelumit iman, sekelumit iman dari Anas, makna walaupun kecil zarrah, ya, sekelumit, setelah orang ini diseksa dalam neraka Allah, selepas itu bila selesai semuanya, orang ini akan dibersihkan, orang ini akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah taala sekalian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, perkataan ini ulang dan ulang supaya tersemat dalam hati kita ini, ya, supaya kita semua mendapat tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila kita membaca ayat-ayat tentang neraka, api neraka, balasan di hari akhirat, itulah disebut sebagai inzar. Ayat-ayat yang berbentuk amaran. Kita ini dalam hidup kita, tuan-tuan ingat, antara takut dan harap, khauf dan raja. Mana takutnya itu, janganlah sampai kita takut sampai tak buat apa-apa, tidak. Melampau sampai tak buat apa-apa, kan, menangis, tak buat, tak. Bila kita takutkan api neraka itu, jangan lupa harapan kita, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, bimbingan, kita jadi orang saleh, dan harapan kita ialah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi Fadil Ustaz dan juga para penonton akan kita kongsikan untuk tafsir, taranum serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88 di penghujung surah ini. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi pada pagi ini kembali dalam Tanya Ustaz membicarakan taranum, tafsir serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88 untuk kita diskusikan lanjutan ataupun ayat yang berikutnya. Jadi sebelum itu, kita masih lagi para penonton, untuk makluman, kita bersama dengan Al-Fadil, bintang ilmuwan kita, Ustaz
Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Dan Fadil Ustaz semalam ada orang tengok poster dekat Facebook Ustaz. Dia kata Da'i Fahmi, tapi hari ni yang keluar Da'i Anas. Dia kata sama je Da'i juga. InsyaAllah kita doakan semoga urusan Da'i Fahmi dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isterinya yang baru melahirkan zuriat insya-Allah. Baik, tahniah kita doakan semoga yang terbaik dan dijadikan zuriat keturunan yang soleh dan solehah insya-Allah. Amin ya Allah. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang surah Sad ini, ada soalan yang berikutnya juga berkenaan dengan ayat yang ke-85 daripada sahabat kita di Facebook, Al-Shal, yang bertanya, baik, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jenis kamu. Adakah maksud jenis kamu dalam ayat tersebut adalah orang yang sifatnya sama sebagaimana iblis, iaitu sombong dan tidak menerima kebenaran wahyu? Dan yang kedua soalannya Ustaz, adakah terdapat persamaan perihal sifat, tindakan dan balasan orang-orang yang sombong dan menolak ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sama-sama menerima azab di neraka kelak bersama-sama dengan iblis? Ustaz. Baik, terima kasih Syai yang bertanya. Sebelum saya nak jawab, saya teringat dalam satu riwayat Sa'id bin Yazid, dia telah merekodkan Sayyidina Uthman bin Affan apabila membaca surah Sad ini di atas mimbar, Sayyidina Uthman bin Affan turun ke bawah dan Sayyidina Uthman sujud. Maknanya surah ini benar-benar memberikan kesan kepada para sahabat. Baik, benar apa yang disebutkan oleh saudari Asyai tadi, sifat keiblisan, sifat kesyaitanan itulah yang menyebabkan manusia lingkup, menyebabkan manusia terjerumus masuk ke dalam neraka. Dan apa yang kita mesti faham ialah syaitan tidak pernah tidur. Kerana itu ada satu soalan pernah ditanya kepada Imam Hasan al-Basri, anak murid dia tanya. Anak murid dia tanya, adakah sekarang ini syaitan pernah tidur? Dia tanya begitu. Jadi Imam Hasan al-Basri menjawab, kalaulah syaitan tidur sekarang ni, kita akan berehat. Sebab tak ada lagi dah ujian-ujian, bisikan-bisikan tak ada dah. Kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya teringat pesan Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau ataupun Umar Al-Khattab telah menyatakan, kita mesti ada benteng dalaman sebagai perisai daripada kealpaan, kelupaan dan juga benteng daripada syaitan. 3 benda. Baik, para penonton boleh catat 3 benda. Yang pertama, baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Kerana itu para penonton, penat macam mana sekalipun, pergi kerja, balik kerja, mesyuarat, program, jumpa klien, penat urus anak-anak, minta tolong sangat-sangat, nasihat pada diri saya dan kita semualah, tolonglah ya, baca Quran kalau boleh 1 hari 1 muka surat. 1 hari 1 muka surat. Paling kurang ya, 1 hari 1 muka surat, dan ambillah 1 ayat, kalau macam kita 3 ayat kan, tengok terjemahan, tengok, kita tadabbur. Okay, 1. Yang kedua, zikrullah, zikir ya, ini benteng. Kerana itu tuan-tuan, antara zikir yang kita boleh baca, contoh zikir yang dihimpunkan oleh Imam Hasan al-Banna, zikir al-ma'thurat ya, baca lepas subuh waktu pagi 3 kali, dan lepas asar 3 kali, petang 3 kali. Zikir ini, apa istimewanya zikir? Tuan-tuan, para ulama kata zikir ini istimewanya ialah dia tak ada tempoh masa. Kalau salat ada tempoh masanya. Zikir sepanjang waktu, mana-mana zikirlah. 2. Dan yang ketiga, benteng dalaman kita, iaitulah masjid ataupun surau. Maknanya kita semualah, khususnya orang lelaki, kena bersahabat dengan masjid, kena pergi masjid untuk salat berjamaah, dengar kuliah dan sebagainya lah. Masjid sebagai benteng. Ini 3 benteng daripada daripada syaitan, kealpaan dan kelupaan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tadabbur, zikrullah dan masjid, itu 3 benteng dalaman, utamanya di zaman yang penuh dengan ujian pada hari ini Ustaz. Baik, berikutnya Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita ingin raikan sahabat pemanggil yang pertama di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Datuk
Datuk ini Ustaz Muhammad Zarifi bin Amin, Muhammad insyaAllah. Daud. Saya Omar bin Abdul Majid dari Sierda Cini Timur 3 Pekat Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga dari Ustaz Muhammad Zarifi dapat datuk satu hari Amin, kelak. insyaAllah, mudah-mudahan. Kita doakan sama-sama lah bintang Barakah, ilmuwan insyaAllah. kita ya. Cucu insyaAllah dapat Jadi cucu soalan nanti. ini Ustaz, kita dah melalui ayat yang ke-85 surah Sad ini. Ya. Allah memberitahu bahawa manusia yang diumban ke api neraka ni, kita jadi hairan sikitlah Ustaz. Kita manusia ini diberikan akal pemikiran, dapat membezakan yang baik dan yang buruk, tapi masih ramai yang masuk dalam neraka. Diberikan rasul-rasul peringatan, diberikan panduan Al-Quran dan Al-Hadis, dan masih juga ramai yang kecundang dan dihumban ke api neraka. Soalan saya, mengapakah perkara ini boleh berlaku Ustaz? Dan kita jadi hairan sikit. Jadi kan kalau haiwan tu diberikan nafsu tapi tak ada akal, itu kita tak pelik lah. Jadi yang kita heran sikit, ini manusia yang diberikan akal, diberikan rasul-rasul sebagai orang yang memberi panduan Al-Quran dan Hadis, masih juga lagi berlaku begini. Soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanyakan soalan. Jelah kadang-kadang kita dah ada dah guideline, manual, panduan macam peraturan-peraturan tertentu, tetapi langgar juga Ustaz. Jadi mungkin bagaimana perincian pada soalan Ustaz? Betul dan yang Anas sebut tu betul. Maknanya kita ada ilmu, kita dengar sentiasa tazkirah. Dan tapi masalahnya kita langgar. Dah kena denda pula tu. Dah kena denda dah kan? Banyak kali kena denda dah. Saman dah kena dah. Saman kena dah. Buat juga dah. Buat juga. Allahu akbar. Itulah manusia. Al-insan la yakhlu min al-khata' wan nisyan. Manusia ni memang sentiasa lupa dan alpa. Jadi bagaimana kita nak jaga diri itu supaya tak terlupa, supaya tak alpa? Kerana itulah tuan-tuan, kita mesti membina persekitaran. Baik, kita ambil dalam kawalan kita dahulu, iaitulah dalam keluarga kita tuan-tuan perempuan. Dalam keluarga kita ni, marilah sama-sama kita hidupkan akhlak Islam, kita hidupkan ibadah dalam rumah tangga kita tuan-tuan. Baik, bila kita sebut ibadah, bila kita sebut akhlak ni, dari Anas, bukanlah kata 24 jam atas tikar sejadah, tidak. Kan, contoh, selepas rancangan kita ni kan, ada yang dah rancang dah nak naik Bukit Melati ke, nak hiking kan. Baik, sambil hiking, sambil kita mendaki bukit itu, kaitkan keindahan alam itu dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila naik mendaki bukit itu, mulut itu sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Kan? Maknanya, dan di situlah juga kita peringatkan kepada anak-anak tentang syukur sebagainya. Jadi maknanya sebelum kita nak buat sesuatu itu, maknanya kita kaitkan dengan agama. Kaitkan dengan agama. Inilah peringatan-peringatan yang kita nak buat kepada kita. Kerana itu, tuan-tuan, bila sebut menghidupkan akhlak Islam ini, kerana persekitaran itu penting. Saya teringat tokoh dakwah yang kita semua kenal, Imam Hasan al-Banna, yang mana dakwahnya berpusat di Mesir, yang ahli-ahli jamaah dakwahnya itu ramai sekali. Dan tuan-tuan, apa anak dia sebut? Anak dia kata, ayah aku Imam Hasan al-Banna ini tidur sehari 4 jam je. Allahu akbar. 4 jam je tidur. Dan dia kata, ada satu benda yang mana ayah aku tak pernah tinggal, tak pernah miss lah. Apa dia? Ayah kami ini setiap pagi pasti dia akan bersarapan bersama-sama dengan kami. Allah. Kalaupun ada tetamu datang rumah, ayah akan jemput tetamu ni makan sama-sama dengan kami. Allah. Ini akhlak seorang ayah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini bina persekitaran yang saleh. Satu. Baik, tuan-tuan, saya teringatlah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia pernah tanya kepada Rasulullah dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku ya Rasulullah satu amalan yang mana kalau aku buat ini ya Rasulullah, boleh masukkan aku ke dalam syurga dan selamatkan aku dari api neraka. Ya Rasul, tolong bagi tahu pada aku ya Rasul. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama, kamu ta'budullah wala tusyrik bih. Kamu beribadah kepada Allah, tauhidkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Maknanya ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, jangan syirikkan Allah. Yang ketiga, wa tuqimus salah. Kamu dirikan sembahyang. Maknanya yang 5 waktu tu tuan-tuan dan puan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, jaga sungguh-sungguh.
Jaga sungguh-sungguh, jangan tinggal. Ya, pastikan solat itu berkesan kepada kita, menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. 3. Yang keempat, wa tu'tiz zakah. Tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat. Yang kelima, wa tasum Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tunaikan haji apabila mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, maknanya Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz dan kepada kita semualah, buat 6 perkara ini sahaja tuan-tuan, masuk syurga dan terselamat kita daripada api neraka. Jaga betul-betul yang ini. Tuan-tuan, kita nampak simple je, ini rukun iman dan rukun Islam, nampak macam tak ada apa-apa je kan. Nampak kecil je. Tuan-tuan, inilah perkara yang besar yang sepatutnya menjadi keutamaan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu muhasabah kepada kita betapa pentingnya kita memilih persekitaran ataupun bi'ah yang soleh, Ustaz. Utamanya dalam kalangan keluarga kita sendiri. Benar. Kita hidupkan suasana amal dalam kehidupan rumah tangga kita, insya-Allah. Baik Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan, terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran, semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas tontonan anda sehingga jam dan juga detik ini. Untuk topik kita pada pagi ini, masih lagi kita membicarakan taranum, tafsir serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-85 sehingga penghujung surah Sad, iaitu ayat yang ke-88. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud dan Al-Fadhil Ustaz. Kita nak teruskan lagi para penonton dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-86. Sebelum kita raikan soalan daripada sahabat kita, ada soalan, dalam ayat yang ke-86 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. Ustaz. Okey, baik. Para penonton, tengok indahnya Al-Quranul Karim. Penutup ayat ini, penutup surah Sad ini, ayat nombor 86, 87 dan 88, ini merupakan inspirasi, motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sebut di awal tadi, surah Sad ini turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah rasa bimbang, gelisah kerana diancam, diugut, mahu dibunuh dan sebagainya setelah baginda berdakwah secara terbuka. Baik, 3 ayat ini Allah Taala rangkumkan ada 3 benda. Yang pertama, kepada Rasulullah, jangan lemah semangat, teruskan dakwah. Walaupun musyrikin Mekah, walaupun Quraisy kata macam-macam kepada kamu, contohnya mereka tak panggil Muhammad, mereka panggil Mudhammam, yang terkeji. Tengok, mereka kata depan-depan itu je. Label. Kemudian contoh Abu Jahal, bila dia bertemu dengan Muhammad, dengan Rasulullah, dia menutup mukanya dengan kain kelubung, ditutup. Kenapa dia kata kamu dengan aku tak sama? Tengok, mereka psikologi Rasulullah. Kan? Jadi ayat ini Allah Ta'ala memberikan arahan, penegasan setelah Allah Ta'ala cerita tentang 9 tokoh orang Nabi, para Rasul, cerita-cerita mereka. Akhirnya Allah Ta'ala kata, teruskan dakwah kamu. Kerana apa?
Bagi tahu kepada mereka Muhammad. Qul ya Muhammad, bagi tahu kepada mereka Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta apa-apa upah pun kepada kamu bila aku menyampaikan Al-Quran ini kepada kamu semua. Maknanya dakwah Rasulullah, dakwah para pendakwah mestilah ikhlas lillahi ta'ala. Bila kita niat lillahi ta'ala, hilanglah lelah. Kan hilang lelah sebab lillahi ta'ala. Jadi ini nombor satu yang kita mesti belajar, iaitulah para pendakwah, teruskan, bertebarlah kamu, segerak penjuru dunia, ambil contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdakwah, mengajak diri dan orang lain kembali bertuhan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Ada yang bertanya juga, Ustaz, apakah hukum mengambil upah hasil daripada mengajar Quran dan sebagainya? Insya-Allah kita akan jawab selepas ini, Ustaz. Ya. Apakah hukumnya, dan kita nak raikan terlebih dahulu sahabat pemanggil kita yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ialah dan juga Ustaz Zaristi Muhammad. Semoga sihat dibagi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Soalan saya mengenai dengan kenikmatan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah, syukur sangat-sangat. Ya. Dan diberi Al-Quran dan juga sunnah untuk kita menghayati, mempelajari. Ya. Soalan saya, diberikan semua itu, diberi iman, tapi masih lagi kita lalai dan alpa. Ya. Nampak keindahan neraka tu indah, dihiasi indah. Manakala syurga tu jalannya berliku-liku, payah. Jadi ada pepatah orang putih kata, Mak Saleh kata, ramai orang-orang Islam ni berebut untuk menaiki sebuah kapal yang hampir karam. Jadi minta penjelasan, adakah disebabkan oleh kita ni cinta dunia, harta benda, dan melampau sangat hingga takut mati dan tidak mahu mempelajari ilmu. Yang tu saya minta pencerahan beliau dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas dari Pulau Pinang yang bertanya soalan. Kadang-kadang itulah hidup kita, Ustaz. Kadang-kadang ada naik, ada turun. Dia tak seperti malaikat, dia constant, Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan, Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita manusia memang adatnya begitulah. Iman kita ini ada turun dan ada naiknya. Bukan setakat kita, tuan-tuan, para sahabat pun, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka ada turun naiknya. Saya sedang membelek-belek suratul Hadid, ayat nombor 16. Ayat ini, tuan-tuan, turun kepada sahabat-sahabat Nabi setelah sahabat-sahabat Nabi ini berada 4 tahun selepas hijrah, berada di Madinah 4 tahun dah. Jadi ayat ni turun ni sebagai teguran pada para sahabat yang pada waktu itu mereka duduk dalam kumpulan sembang-sembang kan. Jadi tiba-tiba turun ayat ini, teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Mas'ud kata, ayat ini turun memberikan teguran kepada kami sebab setelah sahabat-sahabat Nabi ini berhijrah 4 tahun di Madinah, jadi kelihatan seperti macam tak sama macam di Mekah dulu. Ialah Mekah dulu ditekan, diugut. Jadi iman para sahabat sentiasa tinggi. Jadi bila berada di Madinah, Islam tidak ditekan kan. Maknanya sudah senang sedikit, aman, sejahtera. Jadi menyebabkan berlaku turun naik. Jadi ayat ni, tuan-tuan, tuan-tuan boleh catat surah Al-Hadid ayat nombor 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masa lagi kepada kamu orang beriman untuk mematuhi peringatan daripada Allah. Tak sampai masa lagi kah? Turun ayat ini kepada para sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata, bila turun ayat ini kami semua menangis. Ya Allah. Tuan-tuan, satu lagi cerita. Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni, kalau kita tengok sejarah dia, ya Allah, asal dia dulu bukan orang baik. Allahu Akbar. Fudail bin Iyad ni, tuan-tuan, asalnya dulu dia ni perampok. Bila orang lalu tengah jalan, dia curi duit orang. Perah hugut. Macam itulah, perah hugut. Satu malam dia nak panjat tembok, nak pergi jumpa kekasih dia. Marka lah orang Penang kata. Kan? Dia nak pergi jumpa kekasih dia. Bila dia panjat tembok tu, tiba-tiba
dia dengar ada seseorang baca ini ayat ni. Allah. Ayat nombor 16 surah Al-Hadid. Tuan-tuan, jadi asbab, ya Allah, ayat ini telah menembak hati dia, berubah. Fudail bin Iyad ni, daripada dahulu cerita yang tak baik, curi duit orang, sekat orang tengah jalan, kan? Tuan-tuan, berubah dia jadi orang yang baik. Bukan setakat akhlaknya baik, jadi ahli ilmu. Allahu Akbar. Pakar hadis, fiqh, agama dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ayat ini, surah Al-Hadid ayat nombor 16. Jadi tuan-tuan, perempuan, nak jawab kepada soalan sahabat kita tadi, maknanya kerana itulah Ar-Rahman 'allamal Quran. Maha kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita manusia ni, makhluk Allah ni. Allah bagi Quran kepada kita. Allah ajarkan Quran, Allah fahamkan kita, ya, Al-Quranul Karim. Kerana itulah tuan-tuan, marilah kita bersahabat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran sentiasa berteleku menunggu kita untuk kita membaca dan kita mentadabbur Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada Al-Ali Ali di Facebook yang bertanya soalan yang berikutnya. Baik, ayat yang ke-85 dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat Adam yang derhaka semuanya. Soalannya, adakah misi iblis laknatullah ini berjaya menyesatkan semua manusia? Mengapakah manusia mudah tertipu dengan hela iblis? Mohon pencerahan Ustaz. Itulah syaitan ataupun iblis ni, satu, dia orang yang penyabar. Dia penyabar, kan? Dia tak pernah putus asa. Dia akan mencari helah, mencari apa saja jalan untuk memerangkap kita. Jadi kerana itulah kita perlu ada kawalan, kita perlu ada benteng. Jadi kita sebut tadi benteng yang Khalifah ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab berikan kepada kita, ada 3: baca Quran, yang kedua zikrullah, dan yang ketiga bersahabat dengan masjid. 3. Dan Ibrahim Al-Khawas sebut juga kepada kita ubat hati. Ubat hati ada 5. Yang pertama, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, kita berpuasa, ya, memperbanyakkan puasa. Yang ketiga, kita berqiyamul lail. Yang keempat, pada waktu sahur banyakkan istighfar. Dan yang kelima, mujalasatus salihin. Kita sentiasa bersahabat, berdamping dengan orang-orang yang saleh. Jadi buat 5 benda ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan terpandu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Insya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahi wa budai yang ada. Kinon. Ya, silakan Haji. Persoalannya ni kadang kau kan dekat rumah masjid ke, saya ngajar, ialah saya tu ngajar nah, tak istad kemudian jadi sebelum tak nampak, tapi kadang orang macam ni kengkau upah ini upah ustaz di aplikasi saya ke ustaz, ataupun mana cara kalau dibagi saja salahnya lagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinul. Soalan yang kurang jelas, tapi saya masih dapat lagi gambaran soalan yang ingin diajukan oleh Haji Tukinul tadi, iaitu mengambil upah daripada mengajar Quran. Ustaz, ini soalan yang cukup menarik, kerana kebajikan guru juga perlu dijaga Ustaz. InsyaAllah, kerana kalau kita malaikat ni tak kisahlah, tak makan tak minum terbang je kan. Jadi bagaimana itu gambaran menerima upah mengajar Quran dan sebagainya, ilmu lain? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkara ini ada dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, contohnya Al-Imam Az-Zuhri dan juga Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat iaitu tidak boleh mengenakan upah untuk kita mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan agama. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat jumhur ulama, ya, pendapat majoriti para ulama, contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Malik, kemudian Imam Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin dan sebagainya, mereka, para ulama ini, tokoh ini mengatakan dibenarkan ataupun dibolehkan untuk kita mengenakan upah, ya, apabila kita mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan agama. Apa justifikasinya?
Justifikasinya ialah kerana hari ini ya, khususnya pada zaman sekarang ini ada kos-kos yang perlu ditanggung oleh tuan ustaz ataupun tuan ustazah yang mengajar kita tadi. Petrolnya, masanya, ya, apa lagi, keluarganya. Jadi maknanya atas alasan dan justifikasi itulah dibenarkan untuk dikenakan upah tertentu. Pun begitu tuan-tuan, okey, yang kita kena faham, walaupun diberikan kadar upah tertentu, tetapi ia tidaklah menyebabkan pengajar itu boleh mengubah-ubah sesuka hati pendapat agama. Maknanya kalau Al-Quran, kalau hadis kata boleh buat, dia tetap akan kata boleh buat. Ya, kalau Al-Quran, hadis kata tak boleh, hukumnya begini-begini, dia akan tetap menjelaskan hukum yang sebenar. Maknanya upah yang diberikan itu langsung tidak akan mengubah konten ataupun isi dan pendirian yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada kaitan ceritanya Yahudi mereka apabila guru-guru mereka menerima upah mengajar agama mereka itu, jadi apabila terima bayaran tadi ni, mereka mengubah pendapat agama mereka. Kerana apa? Kerana duit tadi. Jadi jangan begitulah. Habuan kerana habuan. Jadi maknanya kita upah tadi ialah kerana tadi, kerana kos dan sebagainya, dan ia langsung tidak mengubah pendirian dan prinsip-prinsip di dalam agama. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan itulah antara cabaran yang perlu dilalui oleh orang-orang yang menyebarkan ilmu dan juga dakwah. Jadi perlulah kita sama-sama tetapkan pendirian kita, jangan terkesan dengan apa pun yang datang dalam kehidupan. Dan mungkin satu soalan yang untuk kita raikan, Ustaz, soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Aisyah Icha yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-86 surah Sad, Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan tentang Al-Quranul Karim, iaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tentangan daripada kaum kafir Quraisy. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan soal upah dan tuduhan mereka-reka cerita dalam mempertahankan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. InsyaAllah selepas ni Ustaz, kita akan kupas ataupun jawab soalan yang diajukan, dan kita ingin sambung selepas ini insyaAllah di 30 minit lanjutan di TV9, dan kita akan tamat di TV3. Jadi ayuh kita sama-sama redakan tekanan kita, terutamanya di musim PRU ni Ustaz, dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersua lagi selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan tiru. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, pohon selasih di tepi perigi indah berseri di waktu pagi. Al-Quran itu mukjizat tertinggi, marilah bersama kita hayati. Alhamdulillah, dan kita masih lagi bersama pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud, untuk kita sama-sama Ustaz masih lagi kita membicarakan di penghujung surah Sad ini, iaitu ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88. Dan tadi sebelum kita berhenti di TV3, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita, Aisyah Icha yang bertanya. Baik, pada ayat yang ke-86 surah Sad, Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan tentang Al-Quran, iaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tentangan daripada kaum musyrikin Quraisy. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan soal upah dan tuduhan mereka-reka cerita dalam mempertahankan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Aisyah. Baik, ayat ini
Allah Ta'ala memberikan penegasan tentang integriti diri. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menceritakan, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Quraisy. Kerana apa? Kerana nak mengajak mereka itu untuk kembali ke pangkal jalan mentauhidkan Allah. Di mana integriti diri, maknanya Nabi berdakwah itu bukan untuk tujuan habuan kepentingan diri, tidak. Tetapi Nabi berdakwah itu ialah tugas Rasulullah, tugas seorang Nabi, menyampaikan risalah wahyu Allah kepada umat manusia. Satu. Integriti yang kedua iaitulah dalam ayat yang di belakang itu, wama ana minal mutakallifin. Apa maknanya? Konten dakwah ataupun apa yang disebut, yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu bukan suatu perkara yang direka-reka. Bukan reka-reka, bukan syok sendiri, bukan Nabi yang buat. Tetapi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang wama ana minal mutakallifin, aku bukan orang yang mereka-reka ni. Ini para ulama, sebagai contoh saya teringat kalam daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini nasihat kepada kita para pendakwah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ayyuhan nas, man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai manusia, sesiapa ataupun apabila kamu ada ilmu, kamu tahu tentang perkara itu, falyaqul bihi, katakanlah, sebarkanlah, sampaikanlah. Wa man lam ya'lam, tapi barang dia ingat, siapa yang tak tahu, dia tak ada ilmu, perkara itu bukan bidang dia, falyaqul Allahu a'lam. Apabila ditanya, kita tak tahu, bukan bidang kita, jawablah Allah yang Maha mengetahui. Ini apa? Maknanya amanah dengan ilmu. Nasihat untuk diri saya dan kita semualah. Kadang-kala kita ni para pendakwa, para asatizah kan, soalan daripada buayan sampai hari akhirat semua kita nak jawab. Dia gairah, Ustaz. Dia gairah. Insya-Allah. Semua kita nak jawab. Betul tak? Kerana itu tuan-tuan, khususnya kepada kami lah, para pendakwah, nasihat kepada kami, kita mesti menjaga amanah dan disiplin ini. Betul. Dan juga para penonton juga, ya, apabila kita membaca apa-apalah pendapat hukum itu, hukum ini di Facebook, di media sosial, medsos, minta tolong sangat, tapis dahulu. Tapis dahulu. Rujuklah kepada orang yang mengerti, orang yang berautoriti dalam perkara ini, khususnya Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Ini sebagai panduan dan juga pedoman kepada kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jangan malu untuk menyatakan la adri, aku tak tahu. Ya, InsyaAllah itu antara prinsip yang perlu ada, Ustaz. Kalau tak tahu, buat cara tak tahu. Betul. InsyaAllah tabarakallah. Baik, para penonton dan juga Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz. Okey, saya pagi ini saya nak taranum, minta nak tolong Ustaz membetulkan bacaan Ustaz ya. Silakan. InsyaAllah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dhikrun lil alamin. Wa la ta'lamunna nabahu ba'dahin. Sadaqallahul azim. Terima
kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Luar biasa. Cik Ismail kita masya-Allah tabarakallah. Suara tu mahal tu. Mahal pagi-pagi suara sedap tu. Ya, mungkin sedikit pencerahan ataupun sedikit teguran daripada Fadil Ustaz. Alhamdulillah, ayat nombor 88 tu Tuan Haji Ismail, wala ta'lamunna naba'ahu, tertinggal, terlepas pandang amzah tadi tu. Jadi yang lain tu alhamdulillah, cumanya antara tips untuk kita perelokkan bacaan kita baca secara cermat. Cermat ni maknanya jangan tergopoh-gapoh. Kita sempurnakan setiap makhraj huruf dan hak huruf tu kita sempurnakan. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma, maknanya begitulah, wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan jadi panduan kepada kita dan jangan malu untuk kita belajar Jangan malu, jangan malu Ustaz. Jangan malu kerana Rasulullah sebut dan ya nasihat, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata sebaik-baik kamu ni ialah orang yang mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Dan itulah antara perkara-perkara yang disebutkan, kelebihan-kelebihan ataupun mereka-mereka yang berada dalam keadaan ataupun suasana Al-Quran, bi'ah yang baik Ustaz, ia membantu kita. Kerana kalau orang itu dia nak mati mulia, dia mesti hidupnya mulia Ustaz. Betul. Insya-Allah tabarakallah. Kalau kita hidup kita ni tidak mulia, bagaimana kita ingin dimatikan dalam keadaan yang mulia? Betul. Baik Ustaz dan juga sidang penonton, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Soalan yang berikutnya datang daripada Faz Ismail. Baik, ayat yang ke-86, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mengada-ngada. Apakah maksud daripada ayat ini? Adakah kita dilarang untuk menokok tambah dalam hal agama? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Faz Ismail. Baik, menokok tambah dalam agama ni yang tidak dibenarkan ialah perkara yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya agama tak sebut begitu pun. Kita pergi hentam begitu pula. Ya. Hukumnya ada pertimbangan-pertimbangan syarak. Tapi kita salah memberikan pertimbangan-pertimbangan syarak. Maknanya begitu. Jadi asasnya ialah yang Allah Taala berkehendakkan kita faham melalui ayat ini ialah agama ini asasnya ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas dan soal hukum kan. Maknanya ini 4 asas di dalam agama. Jadi benda ini benda penting tuan-tuan. Maknanya ayat ini sebagai disiplin dan juga peraturan. Ya, peraturan dan disiplin yang mesti difahami oleh setiap para asatizah dan para pendakwah. Maknanya beginilah, kalaulah kita tidak arif dalam bidang tersebut, janganlah kita sewenang-wenangnya mengeluarkan pendapat hukum itu dan hukum ini. Kerana apa? Bimbang akan menyebabkan orang akan jadi pening, orang akan jadi makin tak faham tentang agama. Begitu juga ada juga setengah-setengah yang terlampau ekstrim sebagai contoh. Ya, ekstrim sungguh menyebabkan Islam ini nampak kelihatan seperti menakutkan, kelihatan berat, ketat. Jadi sedangkan dalam metodologi dakwah perlu ada unsur berjinak-jinak, bertahap-tahap, ya, saling melengkapi. Ini merupakan kita sebut sebagai manhaj dakwah ataupun metodologi dakwah. Wallahu akbar. Apa pun yang kita lakukan, wasatiyah tu, kesederhanaan tu penting. Masya-Allah tabarakallah. Baik, berikutnya kita ada sahabat pemanggil Siti Rohani di talian pada pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya lah Ustaz, ini Siti Rohani Musyarif Banting, tentang membaca Quran ni. Memang ramailah siapa-siapa lah yang umat Islam ni membaca Quran, tapi kalau orang tua dulu dia baca Quran tak ada tajwid. Dia ajarkan anak cucunya tu, ajar pun dengan tajwid, dia pun tak tahu juga. Dia tetap dengan cara dia. Macam tak ada mahraj, tak ada tak ada harakat tak ada, dia baca aja begitu. Dah tak boleh. Jadi macam mana, apakah dia dapat pahala ke tidak ya?
Berdosa tak dia kalau tak ada tajwid? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Siti Rohani bertanya soalan tentang bacaan Al-Quran tu. Kadang-kadang kita mungkin orang tu dah usaha baca tapi mungkin dia lambat sedikit ataupun perlu proses, trust the process. InsyaAllah sedikit pencerahan daripada Ustaz. Puan Siti Rohani, tentu sekali lah baca Al-Quran ni memang warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu antaranya maksudnya ialah membaca dengan tajwid, dengan suara yang sempurna. Jadi tentu sekali lah saya percaya ibu bapa, datuk nenek kita dahulu, mereka pun oleh kerana mungkin pada zaman dulu akses ilmu tu tak seperti hari ini terhad. Jadi mungkin mereka baca tu betul, mungkin nama tu tak tahu, ikhfa hakiki, izhar syafawiyah, mungkin itu tak tahu, tapi baca tu betul. Jadi kita bersangka baik, kita terus buat penambahbaikan insya-Allah. Trust the process. Trust the process, masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah kita nak berjeda seketika sekali lagi, terus setia menonton Tayar Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Saudara sedang penonton, teruskanlah belajar kerana tidak ada sesiapa pun yang lahir terus pandai ataupun bijak. Itulah antara pesanan ataupun kata-kata hukama untuk sama-sama kita renung dan juga muhasabah, kerana proses yang pasti berlaku dalam kehidupan kita ialah ia adalah satu perjalanan dalam kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, tabah, berada dalam suasana yang baik dan belajar daripada guru yang benar, insya-Allah. Baik, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sehingga ke hujung rancangan masih lagi kita bersama dalam Tayar Ustaz. Biar tahu jangan keliru, untuk kita habiskan ayat ataupun di minit-minit terakhir dalam Tayar Ustaz ini, ayat yang terakhir, kedua terakhir dan juga ayat terakhir 87 dan juga 88 daripada surah Sad. Untuk topik kita pada pagi ini, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Dan Ustaz dan juga para penonton, kita ada soalan yang berikutnya Ustaz, untuk kita raikan daripada sahabat Facebook kita, Sahziatul Sidik. Baik, ayat yang ke-88, bagaimanakah yang dimaksudkan akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi? Apakah yang dimaksudkan beberapa waktu itu? Apakah ketika saat kematian, iaitu di alam barzakh, atau setelah sampai di padang mahsyar? Al-Fadhil Ustaz. Baik, Puan Sahziatul Sidik, bermaksud ayat nombor 88 itu, waktu itu ialah pada hari akhirat nanti. Maknanya pada hari akhirat nanti akan terserlahlah segala-gala yang benar itu. Maknanya apa yang ditolak, apa yang tidak diterima oleh musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah di atas dunia, akan terserlah pada hari akhirat, dan mereka akan menyesal kerana mereka menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah tuan-tuan, tadi ayat yang kita bacakan tadi kan 86, maknanya nombor 1, Allah menyeru kepada Nabi Muhammad jangan berputus asa, teruskan dakwah. Teruskan dakwah. 1. Nombor 2, pendakwah mesti ikhlas. Ya, ikhlas lillahi taala. Nombor 3, dakwah, ingat, bukanlah sesuatu urusan ataupun perkara yang direka-reka. Konten dakwah itu, Al-Quran itu, dakwah itu bukanlah sesuatu yang direka cipta sesuka hati, tetapi sumbernya tentulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dia manual dia dah ada Ustaz. Kita just follow the track saja. Betul. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Baik, berikutnya kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Tapi sebelum itu Ustaz dan juga saudara penonton, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Anas. Kak Yat sini, Nuhaiti Ismail. Kak Yat buat panggilan dari kampung di Perak. Ya, Kak Yat, insya-Allah balik kampung. Silakan soalannya, Kak Yat. Terima kasih, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Yat. Ya. Tentang soalan Kak Yat. Kak Yat nak tanya tentang upah, Ustaz. Kadang kita bagi sedekah dekat orang, Ustaz.
Kita selalu minta orang doakan kita. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang tu? Dan kadang macam Kak Iyad pun sendiri, kadang bila kita menegur kawan dalam mengaji, kita dapat hadiah, kawan bagi kita hadiah. Jadi macam mana Islam memandang kita? Kita nak terima hadiah tu macam mana Ustaz? Kita nak menolak pun sebab kita pun bukannya mahir sangat, cuma kita sekadar menegur, jadi kawan hargai kita Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyad Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar orang dapat hadiah, tegur orang dapat hadiah. Saya tak tegur orang pun dapat hadiah Ustaz. Oh, insya-Allah tu rezeki Ustaz, rezeki terpijak. Baik Ustaz, sedikit pencerahan Ustaz. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut tahadu tahabbu. Allah. Saling beri hadiah, saling kamu kasih mengasihi. Ya, saling kamu kasih mengasihi. Maknanya bila kita saling beri hadiah tadi ni, niatnya itu ataupun manfaat ialah saling berkasih sayang, mahabbah. Okay, satu. Yang kedua, baik tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian, tak salah untuk kita menerima hadiah, ya, tak salah. Contohnya macam tadilah kan, contoh bila kita mengaji Quran, jadi sebagai tanda untuk kita menghargai ustaz kita ni, ustazah kita ni mai jauh-jauh tinggal keluarga dan nak mengajar kita Quran ni kan, ya Allah, bukan senang nak mengajar Quran ni tuan-tuan. Jadi kita pun bagilah hadiah kain plekat ke kan, apa-apalah kan. Jadi tak apa, itu sebagai tanda untuk kita menghargai. Dan tuan-tuan, bila Kak Iyad sebut tadi, tuan-tuan, bila kita bagi hadiah, kita sedekah, kita infak pada orang kan, saya teringat cucunda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama ataupun disebut sebagai Zainul Abidin. Dia pesan kita disarankan sedekahlah sentiasa. Selalulah bersedekah walaupun jumlahnya kecil. Amount kecil je tapi sentiasa kita sedekah. Dan bila kita sedekah, jangan lupa minta tolong orang yang terima sedekah ataupun hadiah kita tadi ni, minta tolong supaya dia doakan kebaikan kepada kita, kerana doa mereka itu tiada hijab, doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu asasnya, maknanya saling memberi hadiah itu sesuatu perkara yang dibenarkan di dalam agama. Cumanya tadi kalau kita ada tugasan rasmi, kita penjawat awam, kan, ini tak bolehlah dia jadi rasuah pula. Kerana bila bagi hadiah tu tadi ni, tujuan dia tu, tujuan tu nak dapat projek kan apa, ya tu jadi rasuah, itu lain. Yang ni yang saya cerita dalam bab mengaji Quran, menghargai para guru dan juga anak murid kita. Wallahu a'lam. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan dan telah 88 ayat Ustaz kita bicarakan sepanjang beberapa bulan ke belakang dan juga sehinggalah pada detik dan jam ini 88 ayat dalam surah Sad. Dan untuk kesimpulan ataupun pelan tindakan untuk ayat yang ke-85 sehingga ayat yang ke-88 dan juga keseluruhan Ustaz surah Sad ini, apakah antara intipati dan juga kita nak recap sedikit apa yang telah kita belajar dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita Ustaz? Baik, tentunya para penonton, surah Sad memaparkan kisah-kisah manusia sukses, iaitulah para nabi dan para rasul. Apabila kita sakit, kita diuji dengan cabaran, baca kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang terakam dalam surah Sad. Nabi Ayub begitu kuat semangat, tabah, redha, tawakal dan berikhtiar mencari kesembuhan. Hubungan kita dengan anak-anak, Nabi Daud alaihi salatu wassalam dan Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Daud memberikan pendedahan kepada Nabi Sulaiman untuk membuat keputusan. Ini merupakan salah satu ciri seorang ayah yang baik, sentiasa meneroka potensi anak-anak. Jadi tuan-tuan, maknanya surah ini Allah Taala cantiknya Al-Quranul Karim ini Allah Taala tutup tuan-tuan, iaitulah 3 pelan tindakan. 85 ayat 85 sehingga ayat 88, 3 pelan tindakannya. Yang pertama tuan-tuan, dakwah mestilah ikhlas lillahi ta'ala. Dakwah bukan untuk meraih populariti, tidak. Satu. Yang kedua, dakwah bukan perkara palsu, dakwah bukan reka-rekaan. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan bahan ataupun konten kandungan dakwah yang mesti disebarkan ke seluruh alam. Ini
tugas para pendakwah yang mesti kita laksanakan sama-sama. Dakwah itu bukan setakat untuk para ustaz-ustazah, tetapi kita semualah berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah maka dialah pendakwah ataupun dai. Baik Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud atas kesudian bersama-sama untuk pagi ini Ustaz. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan esok para penonton dan juga Fadil Ustaz, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran sebagaimana biasa bersama dengan dua orang ni lagi lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Untuk sama-sama kita dalam taranum, tadabbur dan tafsir surah Saffat ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Insya-Allah jam dan juga waktu yang sama, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan esok alhamdulillah sama-sama kita sedia bersiap sedia dengan naskah ataupun mushaf Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syafaat Al-Quran ya, sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz. Ayuh sama-sama kita tangguhkan majlis kita, program kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fakhtafat minhu